وافتح علينا وواهدك وعلمنا أسرارنا رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المصنف تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Sekarang. Ini jika tiada jatuh di dalamnya, arti di dalam khamar itu ain najis. Ini yakni suci cuka, suci arak apabila jadi cuka. Ini yakni suci arak apabila jadi cuka. Jika tiada jatuh di dalamnya, arti di dalamnya nya tu rajak ke mana? Artinya di dalam khamar itu ain najis. Katanya arak apabila berubah jadi cuka, maka jadi suci dengan sebab berubah jadi cuka. Maka masalah kitanya di sini, masalahnya suatu benda yang najis yang berubah jadi cuka, jadi suci dengan sendiri, ialah masalah cuka, arak berubah jadi cuka. Ini setengah daripada bagai perkara yang asalnya najis, maka jadi suci. Tetapi jadi suci dia tu dengan sendiri. Tak sama dengan masalah kulit bangkai yang dulu, mananya dia tu jadi suci dengan sebab disamuk. Dan pakaian kita dan juga pakaian kita, artinya badan kita apabila kena najis jadi mutanajis, maka nak suci itu mesti disucikan dengan air. Air yang mutlak. Adapun masalah di sini, masalah arak ialah najis. Apabila dia berubah dengan sendiri dia, maka jadi suci. Jadi arak tu najis ain mutanajis. Tetapi kalau kita biarkan dia jadi cuka, maka dia jadi suci dengan sendiri. Maka suci arak apabila jadi cuka itu terkait disyarat katanya jika tiada jatuh di dalamnya, tak masuk di dalam dia, dalam arak itu ain najis. Mana yang pada masa dia jadi arak itu tidak masuk benda yang najis. Tidak masuk benda yang najis. Apabila tidak masuk benda yang najis sampai masa dia berubah jadi cuka, di situlah jadi suci. Maka jika berserta jadi cuka itu dengan suatu seperti ditaruh bawang atau roti yang hangat, atau batu atau jatuh di dalamnya ain najis. Tengok. Dia katanya maka jika berserta jadi cuka. Maka jika berserta jadi cuka itu dengan suatu benda. Misalnya seperti ditaruh bawang. Katanya maka jika berserta jadi cuka. Jadi arak tu dia jadi cuka berserta dengan suatu benda. Seperti ditaruh bawang, kita masuk bawang di dalam arak tu. Atau roti yang hangat tu yang panas. Yang panas, satu masalah. Jadi maknanya ketika selepas pada kita perahkan juz ataunya nira, kita letak dalam bekas dia, dalam botol ke atau dalam apa saja, maka ketika dia jadi arak itu kita masukkan bawang. Maka bawang tu memanglah benda suci. Tapi kita masuk tu ketika mana? Ketika dia masih jadi arak lagi.
Artinya dia misal katanya roti yang panas. Artinya apa-apa benda saja asalkan benda itu yang suci. Kemudian apabila kita letakkan suatu benda, umpama kayu ke masalan, artinya roti tadi, artinya bawang yang dia buat misal tu, maka kita biarkan dia sehingga dia terjadi cuka. Kita tak buang. Jadi kita masuk ketika dia jadi arak akan bawang masalan, maka biarkan bawang itu dalam arak. Kita tak buang, biarkan gitu sehingga dia tu berubah jadi cuka. Itulah maksudnya. Atau jatuh di dalamnya ain najis. Atau jatuh di dalamnya dalam khamar ain najis. Suatu benda yang najis. Dan jikalau ditanggal dahulu daripada jadi cuka sekalipun. Dan jikalau ditanggal dibuanglah. Dan jikalau ditanggal yakni dibuang dahulu daripada jadi najis, dahulu daripada jadi cukanya sekalipun. Hukumnya tiada ada ia suci. Tak jadi suci. Cuka tu tak jadi suci. Kerana jadi najis dengan ain itu. Itu masalah dua masalah. Masalah dia katanya, maka jika beserta jadi cuka itu dengan suatu seperti ditaruh bawang atau roti yang hangat. Kata roti yang panas tu kalau tak panas pun sama ya. Jadi maknanya ketika dia jadi cuka, kita masukkan umpama bawang dalam ketika dia jadi arak. Ketika dia masih gelegak jadi arak tu kita masukkan umpama bawang. Maka kita biarkan gitu sehingga dia berubah jadi cuka. Maka hukum dianya, masalah ini maka hukum dia katanya sekalipun tiada jadi suci. Tiada ia suci. Satu masalah. Dan masalah yang keduanya ketika dia masih jadi arak itu ada masuk benda najis. Ada masuk benda najis ketika jadi arak. Maka benda najis tu walaupun kita dah buang dia sebelum pada dia jadi cuka sekalipun, maka jadi najis juga cuka itu. Sebab apa? Apabila masuk najis jadi mutanajis. Apabila masuk najis maka jadi mutanajis. Begitulah. Jadi dua-dua masalahnya hukumnya sama, ialah tiada ia suci. Tiada ia suci. Maksudnya gitulah. Kata Madabiri pada Hasyiah Tahrir, dan hasilnya bahwasanya jika jatuh di dalam khamar itu ain najis, nascaya memberi mudarat sama ada dulu daripada jadi cuka atau kemudian daripada jadi cuka. Kata Syekh Madabiri sama dengan masalah tadi. Dia katanya, dan hasilnya bahwasanya jika jatuh di dalam khamar, ada masuk ada jatuh di dalam khamar, ketika dia jadi khamar, ketika dia masih gelegak jadi cuka jadi arak itu, jatuh masuk apa dia? Ain najis. Masuk ain najis. Nascaya memberi mudarat. Memberi mudarat tu mana? Jadi najis jugalah. Memberi mudarat sama ada dahulu daripada jadi cuka, jadi masuk ain najis tu sebelum pada dia jadi cuka, dan kemudian atau kemudian daripada jadi cuka. Mudarat semata-mata. Sebab masuk ain najis memang menajiskan akan, sebab kaedah kitanya kalau setiap-tiap benda cair yang lain daripada air, maka sekira-kiranya masuk najis,
Maka najis itu menajiskan. Walaupun tak sampai 2 qolah, walaupun lebih banyak daripada 2 qolah. Adapun air itu kira 2 qolah ke tidak. Maka benda ini benda cair yang bukan air. Begitu semata-mata masuk najis, maka jadi mutanajis. Maka kalau tilik begitu, maka sama dah. Masuk air najis di dalam arak belum pada jadi cukur, artinya kemudian daripada dah jadi cukur, maka najis mata-mata. Maka itu kita kena nak buat tu kena jagalah. Tutup ke masalah. Kena tutup elok-elok, kena jagalah. Begitulah. Dan jika jatuh air najis yang suci kemudian daripada sudah jadi cukur, tiada mudarat mutlakon, semata-mata. Mutlakon tu mana semata-mata. Dan jika jatuh masuk ain yang suci kemudian daripada sudah jadi cukur. Memanglah sudah jadi cukur dah suci kan. Apabila dah jadi cukur, dia jadi suci. Lepas tu apabila masuk benda yang suci, maka tiada mudarat. Maknanya tak jadi najis. Dia katanya kena mengelak, kena jaga ketika dia jadi arak tu. Begitu. Kita kena jaga ketika dia jadi arak ni, apabila dah jadi cukur, tak ada masalah sebab apabila dah jadi cukur, dia dah jadi suci. Apabila jadi cukur tu, kita nak masuk bawang ke, kita nak masuk apa-apa benda sekalipun, tak apalah sebab apabila dah jadi cukur, dah jadi suci. Lepas tu benda yang masuk dalam tu pulaknya, benda yang suci, tak mengapalah. Seperti air kosong kita masuk gula. Air kosong kita masuk gula, kita masuk serbuk kopi, tak menajis kan. Begitulah. Jangan masuk benda suci, kalau masuk benda najis, najis mata. Jangan masuk benda suci yang kata kena jaga tadi tu, jangan masuk benda suci ketika dia jadi khamar, ketika dia masih jadi arak. Sebab ketika dia masih jadi arak tu, air dia tu, air juz tu, air najis. Kalau kita letak bawang masuk dalam ketika dia jadi arak tu, maka bawang tu terkena najis, jadi mutanajis. Apabila arak tu jadi cukur, maka cukur tu akan kena najis. Sebab tu katanya tak boleh tu mudarat dulu. Satu, tengok. Dan jika jatuh padanya dahulu daripada jadi cukurnya, maka ada kalanya bahawa jadi cukur daripadanya suatu atau tiada. Maka jika jadi cukur daripadanya suatu, memberi mudarat. Dan jika tiada jadi cukur daripadanya suatu, seperti ada ia seperti bahawa ada ia tiada jadi cukur daripadanya suatu sekali-kali. Dan ditanggalkan, yakni dikeluarkan dahulu daripada jadi cukur, atau apa tu? Atau ada ia jadi cukur daripadanya suatu, tetapi dikeluarkan dahulu daripada jadi cukur, daripadanya suatu. Kemudian banyak tafsir dia.
Katanya, dan jika jatuh padanya dahulu daripada jadi cukuh. Dan jika jatuh, jatuh ni masuk, diletakkan, dimasukkan. Dan jika jatuh padanya pada khamar. Dan jika jatuh padanya pada khamar. Ini jatuh suatu benda yang suci. Suatu benda yang suci. Jatuh, yakni jatuh suatu benda yang suci. Di dalamnya, dalam khamar. Dia jatuh, dia masuk tu, dulu daripada jadi cukur. Belum pada nak jadi cukur. Belum pada nak berubah jadi cukur. Maka di situnya ditilik. Maka ada kalanya bahawa jadi cukur daripadanya. Maka ada kalanya bahawa jadi cukur daripadanya suatu. Kita tengok dulu. Maka ada kalanya bahawa jadi cukur daripadanya suatu atau tiada. Maka jika jadi cukur daripadanya suatu memberi mudarat. Dan jika jatuh padanya pada khamar dahulu daripada jadi cukur. Dan jika jatuh padanya dahulu daripada jadi cukur, maka ada kalanya bahawa jadi cukur daripadanya. Maka ada kalanya bahawa jadi cukur daripadanya suatu atau tiada. Maka jika jadi cukur daripadanya suatu memberi mudarat. Dan jika tiada jadi cukur daripadanya suatu, seperti bahawa ada ia tiada jadi cukur daripada suatu sekali-kali dan ditanggal. Begitu. Jadi dia katanya, dan jika jatuh daripadanya dan jika jatuh padanya pada khamar itu dahulu daripada jadi cukur. Contohnya khamar itu dalam suatu bekas. Maka sekarang tu dia belum jadi cukur 100%.
Maknanya masih jadi khamar lagi, belum pada jadi cukur. Maka tiba-tibanya ada masuk suatu benda yang suci. Kalau masuk suatu benda yang najis, maka jadi mutanajis mata dah. Maka sekiranya belum pada jadi cukur, ada masuk benda yang suci. Seperti kita katanya, dimasukkan kayu ke masalah. Atau dimasukkan beras ke masalah, katalah. Maka di situ dia katanya belum masuk oleh benda yang suci, belum pada jadi cukur. Maka di situ kita tilikkan. Maka ada kalanya bahawa jadi cukur daripada khamar, suatu ini setengah daripadanya. Suatu ini setengah daripadanya. Ada kalanya bahawa jadi cukur daripada khamar suatu. Apa maksud dia? Dia katanya masuk tadi tu, maka ada kalanya bahawa jadi cukur. Dah berubah jadi cukur daripada khamar sesuatu. Mana separuh-separuh tu sudah jadi cukur. Separuh lagi tak jadi cukur. Dia kalau nak cakapnya di dalam suatu bekas, dalam suatu bekasan itu dia boleh jadi tu sebelah atas ni jadi khamar lagi, sebelah bawah tu dah jadi cukur. Begitu. Jadi macam setengah-setengah buah tu, kalau setengah-setengah pisang tu, kalau kita sebiji dianya, kalau sebelah ujung tu dah masak, dah kuning, sebelah bawah ni dekat dengan tangkai dia masih hijau lagi. Gitu. Jadi separuh masak, separuh putih. Begitu. Kalau setengah-setengah buah lah. Dia baru nak mulai masak. Kalau baru nak mulai masak tu maknanya kat sebelah hujung-hujung tu dah masak. Kalau pisang tu kat hujung-hujung dia tu dah kuning. Tapi kat dekat dengan tangkai dia tu masih hijau lagi. Jadi separuh masak, separuh putih. Jadi maksudnya di sini, maka ada kalanya bahawa jadi cukur, maknanya bahawa jadi cukur ni bahawa dah berubah jadi cukur. Dah berubah jadi cukur daripada khamar tu suatu, yang ni separuhnya, setengah daripadanya. Jadi arak di dalam suatu bekas, tu kita katanya dia dekat-dekat nak jadi cukur 100%. Dekat-dekat nak jadi cukur 100%, maknanya kalau kita tengok sebelah bawah tu dah masam, dah jadi cukur. Sebelah atas tu masih gelegak lagi, tak jadi cukur lagi, maka masih jadi arak. Satu masalah di situ. Maka ada kalanya jadi bahawa jadi cukur, bahawa dah berubah jadi cukur. Khamar tadilah, arak tadilah, dah berubah jadi cukur daripada khamar tu sesuatu ni setengah daripadanya. Jadi setengah daripada khamar itu dah berubah jadi cukur. Jadi separuh dah berubah jadi cukur, separuh lagi masih jadi arak lagi dalam satu bekas. Jangan bekas lain-lain lah. Kalau bekas lain-lain, masing-masing hukum. Ambil hukum masing-masing. Gitu. Atau tiada. Tiada bahawa jadi cukur setengah daripadanya. Maknanya, atau tiada ni, tiada jadi cukur daripadanya suatu. Atau tiada jadi cukur daripadanya suatu. Maknanya dalam satu bekas tu arak betul-betul sebelah bawah, sebelah atas pun belum jadi cukur, sebelah bawah pun belum jadi cukur lagi. Maknanya masih jadi arak 100% lagi. Itu dua gambaran di situ. Dua tafsil. Jadi maknanya khamar itulah
Tapi ada kalanya dia dekat-dekat. Kita nak bagi senang cakapnya, kalau jadi cuka tu kita kata dah masak. Jadi maknanya apabila arak di dalam suatu bekas, apabila masuk suatu benda yang suci, apabila masuk suatu benda yang suci, maka di situ kita nak hukum kata jadi cuka suci ke tidak, itu kita tengok. Jadi maknanya arak, kalau biasanya kalau dia berubah jadi cuka, hukumnya suci, tapi syaratnya jangan berserta dengan suatu benda yang lain. Maka sekiranya kalau ketika dia masih jadi cuka, jadi arak, lepas tu ada masuk umpama kayu masalah, maka di situ ditafsil. Maka sekiranya kalau kayu masuk sana itu, masuk kayu masalah tadi, padahalnya arak tu yang ada dalam bekas tu separuh masih jadi arak lagi, separuh lagi dah jadi cuka. Satu masalah. Dan satu masalah pulanya, arak dalam satu bekas tu yang masuk kayu tadi tu masih jadi arak 100%. Atas pun jadi arak lagi, masih jadi arak lagi, sebelah bawah pun masih jadi arak lagi. Tepi sebelah ni pun masih jadi arak lagi, tepi sebelah sana pun masih jadi arak lagi. Itu mana kata atau tiada, tak jadi cuka lagi. Itu jadi dua masalah. Masalah katanya maka ada kalanya bahawa jadi cuka daripadanya suatu, maknanya setengah-setengah dah berubah jadi cuka. Setengah-setengah daripada satu bekas tu dah berubah jadi cuka. Seperti kata tadi, sebelah atas masih jadi arak lagi, sebelah bawah masih dah jadi cuka. Jadi baru-baru nak mulai masak kan. Kalau kita kalau kita nasi tu, awal-awal selepas pada gelegak kita biarkan sebentarnya, sekejapnya tengok sebelah atas masih jadi beras-beras lagi, tapi sebelah bawah dah masak. Ada juga begitu tu. Jadi separuh masak, separuh putih lah, saklah katanya. Atau tiada, maknanya 100% masih jadi arak lagi, belum berubah jadi cuka walaupun sedikit sekalipun. Itu dua kelakuan. Kemudian dua kelakuan itu apa hukumnya? Maka kita tengok. Maka jika jadi cuka daripadanya suatu, maka jika ini ambil masalah yang pertama tadi, ialah masalah ada kalanya bahawa jadi cuka daripadanya suatu. Ini masalahnya, tafsil dia, hukum dia. Maka jika jadi cuka daripadanya, daripada khamar suatu, hukumnya memberi mudarat. Memberi mudarat tu maknanya kalau jadi cuka pun tak suci. Kalau jadi cuka pun tak suci, maknanya jadi najis, mutanajis. Contohnya, kita katanya arak di dalam suatu tepayan, suatu botol, suatu bekas, kita katanya sebelah atas masih jadi arak, tapi sebelah bawah dah jadi cuka. Maka apabila keadaannya begitu, kita katanya sebelah atas masih jadi arak lagi, sebelah bawah dah jadi cuka, artinya akasnya sebelah atas dah jadi cuka, sebelah bawah dah masih jadi arak lagi. Katalah jadi separuh jadi cuka, separuh jadi arak, masih jadi arak. Apabila masuk kayu, atau daun ke atau bawang ke atau apa dia saja, asal ke benda yang masuk tu benda suci, maka memberi mudarat. Maknanya menajiskan. Itu tak boleh kita nak gunalah apabila jadi cuka tu. Sebab cuka tu tak jadi suci. Di situ. Sebab apa boleh kata memberi mudarat? Sebab apabila separuh dah jadi cuka, kalau kita tengoknya, kalau separuh jadi cuka, dah yang jadi cuka tu suci, yang masih jadi arak tu najis. Maka apabila masuk tu, ia akan bersetuh dengan yang masih jadi arak. Maka apabila begitu jadi berjerat, jadi apa? Maka jadi semua tu, satu bekas tu jadi mutanajis ke semuanya. Dan jika tiada jadi cuka,
daripadanya suatu. Ni masalah katanya masuk kayu di dalam arak, pada arak dalam bekas itu belum jadi cuka walaupun sedikit lah sekalipun. Jadi maknanya sekarang dalam satu bekas tu arak 100%. Kalau nak kata putih ke masak, kalau pisang tu mana sekarang masih hijau-hijau lagi. Tak ada berubah jadi kuning walaupun di mana sekalipun belum jadi kuning lagi. Maknanya kalau buah tu masih putih 100% lagi. Maka jika tiada jadi cuka daripada khamar suatu, jadi arak dalam suatu bekas tu belum jadi cuka walaupun setitik sekalipun. Seperti bahawa ada ia tiada jadi cuka daripadanya suatu sekali-kali. Tu dia kata. Seperti bahawa ada ia khamar, ia arak tadi tu tiada jadi cuka daripada khamar tu suatu sekali-kali. Mana belum jadi cuka. Walaupun satu titik. Jadi maknanya arak 100% lah. Tengok. Jadi kita katanya arak di dalam suatu bekas. Arak di dalam suatu bekas sekarang dia belum jadi cuka walaupun setitik sekalipun. Walaupun sedikit sekalipun tak jadi cuka lagi. Kemudian dimasukkan kayu. Dimasukkan kayu atau bawang atau daun atau apa saja yang suci. Dimasuk tu dia masih jadi arak lagi lah. Kemudian dia katanya dan ditanggalkan, dibuang. Dan ditanggalkan, apa maksud dia katanya? Yakni dikeluarkan, kayu yang masuk tadi dikeluarkan. Dikeluarkan, dibuang, ditanggal, dikeluarkan daripada arak dulu daripada jadi cuka, belum pada nak jadi cuka. Macam celup. Dia celup dengan kayu masalan. Dia selam kayu, dia akad. Ataunya kertas, benda tu masih jadi arak 100% lagi. Dia ambil kertas, gulung-gulungkan, dia celup. Sudah dia celup, dia akad. Pada ketika itu masih jadi arak 100% lagi. Artinya dia ambil kayu ambil kayu, artinya lidi ke masalah, dia letak dalam arak. Boleh setengah jam, dia buang balik. Ketika dia buang tu, masih jadi cuka 100%. Maka apabila dia buang tu, dia biarkan begitu sehingga jadi cuka. Begitu masalahnya. Di sini apa hukum? Tengok hukum dia akan sebut depan. Atau ada ia jadi cuka daripadanya suatu tetapi dikeluarkan dia dulu daripada jadi cuka daripadanya suatu kemudian daripada jadi cuka khamarnya. Kemudian daripada demikian itu. Tu hukum dia semuanya, maka demikian bahwasanya suci pada kedua-dua. Jadi masalahnya hukum dianya ialah suci. Masalah katanya kita ambil hukum dia dulu. Jadi masalah tadi tu dia jadi arak 100%. Kemudian kita masukkan kayu dalam arak itu. Masuk boleh sejam ke, setengah jam ke, sehari ke, tapi kita keluarkan kayu itu pada hadiahnya masih jadi arak 100%. Maka apabila kita keluar, dia masuk pun ketika jadi arak. Dia keluar kayu dimasuk pun ketika jadi arak. Kayu tu dikeluarkan pun ketika jadi arak 100% lagi.
maka arak yang itu apabila dia jadi cukur, suci. Gitu. Itu satu masalah. Atau ada ia jadi cukur daripadanya sewaktu. Atau jadi cukur daripada arak sewaktu. Jadi maknanya separuh dah jadi arak, separuh dah jadi cukur. Tetapi dikeluarkan dia dahulu daripada jadi cukur, daripadanya sewaktu. Tetapi dikeluarkan dia dikeluarkan dia dulu daripada jadi cukur, daripadanya sewaktu, kemudian kemudian jadi cukur, kemudian jadi cukur komarnya. Nampaknya panjang. Kita akhir di situ dulu. Nanti kita ulang balik. Nanti kita ulang balik pada masalah tadi. Sekaligus kita ambil di mana? Baris yang ketiga di bawah. Kita ulang balik di situ. Dan jika jatuh padanya dahulu daripada jadi cukur, maka ada kalanya bahawa jadi cukur daripadanya suatu atau tiada. Kita nanti ulang balik. Tapi masalah dua baris yang sebelah tu dah jelas. Tapi kita nanti ulang balik. Untuk hari ini, itu sekadar itu dulu. InsyaAllah kita sambung pada kata dan jika jatuh padanya dulu daripada jadi cukur. Wallahu'alam. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردنا عليك